PAS mahu campur tangan urusan mahkamah, jatuhkan UMNO. Naib Presiden PAS dakwa dokumen PAS leak sampah. Saifuddin bengang kenyataan kalah Rafizi dan Nurul Izzah. Kalah PRU15, Anwar akhirnya bersuara bantah pandangan anaknya. Fitnah dalam dokumen PAS leak, Zahid lapor kepada polis. Pemimpin dan veteran UMNO menuntut penjelasan daripada Perikatan Nasional berhubung dakwaan dalam dokumen bocor yang mendakwa terdapat gerak kerja pemimpin PAS untuk percaturan politik yang antaranya menyentuh idea campur tangan dalam bidang kehakiman. Desakan itu dibuat setelah muncul dokumen yang didakwa sebagai minit mesyuarat yang merekodkan perbincangan mereka dengan pemimpin-pemimpin Keadaan Bersatu serta bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad serta pemimpin UMNO Hishamuddin Hussein. Di pihak Bersatu, pertemuan didakwa dibuat dengan Menteri Kanan Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Dokumen yang disebut sebagai PAS leak itu antaranya menyebut tentang idea untuk mempercepatkan proses memenjarakan Presiden UMNO Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Sementara itu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengambil sikap tunggu dan lihat jika ada penafian dibuat mana-mana pihak berkaitan berhubungan political engagement dikaitkan dengan pemimpin sebuah parti politik. Jelas Ahmad Zahid dia menyerahkan kepada rakyat dan ahli UMNO untuk menilai sendiri selain berserah kepada Allah atas apa yang berlaku. Saya berserah hanya kepada Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya yang Maha Agung lagi Maha Kuasa, katanya. Sementara itu, anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Syabri Cik berkata, oleh kerana ia melibatkan kepimpinan parti yang bersama kerajaan, elok ada penafian segera sekiranya ia tak benar. Veteran UMNO yang juga bekas ahli Parlimen Johor Bahru, Syahri Samad pula menimbulkan kebimbangan terhadap dakwaan komplot dalam kes mahkamah. Kalau betul, sudah berlaku kerosakan sistem judisiari dan kehakiman negara. Katanya jika benar wujud campur tangan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin seperti didakwa dalam laporan itu, maka sudah tentu wujud konspirasi dengan pihak lain yang berkaitan. Pendedahan laporan risikan politik PAS ini sudah lama berlaku. Tan Sri Muhyiddin Yassin ada dipetik inginkan perbicaraan disegerakan, kata orang lama UMNO Johor itu. Beberapa nama pemimpin UMNO turut dikaitkan dengan minit mesyuarat yang tular itu. Syahri berkata, berdasarkan laporan itu sekurang-kurangnya, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob boleh bertanyakan perkara itu kepada Peguam Negara. Tak susah sebenarnya kalau nak cari kebenaran dalam hal ini, katanya lagi. Walaupun yakin pihak yang dinamakan itu akan berdiam diri, Syahri berkata, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekurang-kurangnya boleh bertanya langsung kepada pihak terbabit. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar menganggap dokumen yang didakwa mengandungi maklumat sulit mengenai langkah terancang mengenakan pemimpin UMNO sebagai sampah. Katanya dia juga berasa hairan kerana ada pihak yang percaya bahawa dokumen tersebut sebagai sesuatu yang benar. Dokumen sampah macam itu pun ada orang percaya juga. Saya buat gelak saja benda tu. Dokumen berkenaan tak benar. Entah datang dari mana, entah dokumen tu. Benda sampahlah bagi saya, katanya kepada media selepas menghadiri sebuah majlis di Kuala Terengganu. Terdahulu, Menteri Besar Terengganu itu diminta mengulas mengenai dokumen digelar PAS leak dan menarik perhatian beberapa pemimpin kanan UMNO termasuk Presidennya Ahmad Zaid Hamidi. Justru mereka menunggu sebarang penafian dibuat oleh PAS. Dalam dokumen tersebut, beberapa nama disebutkan. Selain Ahmad Zahid, ia juga memetik nama Ahmad Samsuri. Antara lain, dokumen itu mendakwa ada cubaan dibuat agar Ahmad Zahid dan Najib Razak dipenjarakan segera. Untuk rekod, Ahmad Zahid sedang dibicarakan atas tuduhan rasuah dan salah guna kuasa, manakala Najib sudah disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Rayuannya di Mahkamah Rayuan juga ditolak oleh hakim. Kes berkenaan kini dibawa ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Di pihak Perikatan Nasional, dokumen PAS leak tersebut memetik nama Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri yang juga Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Mengulas lanjut, Ahmad Samsuri berkata, memang ada pertemuan berlangsung di antara beberapa nama yang disebut dalam dokumen berkenaan. Namun katanya, ia dibuat atas kapasiti berbeza serta campur-campur. Pertemuan itu ada dan itu yang saya kata, ejen nama saya pun tak betul. Jadi pertemuan itu dalam kapasiti yang berbeza dan juga campur-campur. Dia, pihak yang membuat dokumen tersebut, tahu ada pertemuan ini. Jadi dia buatlah naratif dia. Jadi saya rasa tak ada kerja lain lah, katanya. Disoal sama ada PAS bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang berhubung isu tersebut, Ahmad Samsuri kelihatan keberatan untuk memilih langkah berkenaan. Kita pun tak tahu siapa yang sebarkan dan sebagainya. Proses undang-undang ini sebenarnya proses yang pada saya rumit juga. Back and forth, kita nak ke mahkamah.
Tak berbaloi lah kalau kita nak layan. Kalau tidak, kita ini tidak ada kerja lain lah. Hari-hari nak kena buat laporan polis, pergi mahkamah. Kerana apa? Kerana orang duk tularkan benda-benda yang tak betul ini. Tambahnya, calon timbalan Presiden PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membidas sikap gopoh rakannya dalam parti itu mendedahkan kepada umum konon Pakatan Harapan tidak boleh menang dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Katanya bukan setakat beliau, dua rakan gabungan Pakatan Harapan iaitu Parti Amanah Negara dan DAP juga tidak bersetuju dengan tindakan mempertikaikan kebolehan parti sendiri kemudian dimaklumkan kepada umum. Adakah patut kita beritahu pada tentera kita akan kalah dalam perang ini ketika kita telah susun tentera kita nak pergi berperang? Nak jadi pemimpin parti politik atau panglima tentera, kalau kita sedar ada masalah untuk menang, kita sepatutnya bina strategi. Pastikan strategi itu boleh memenangkan kita. Banyak cara nak bina strategi, antaranya membuat jaringan dan kerjasama, bukan beritahu kita akan kalah. Katanya dalam satu majlis di Kedah. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada Naib Presiden PKR, Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar. Rafizi dalam pandangannya kepada media baru-baru ini dilaporkan berkata, lebih realistik PKR dan Pakatan Harapan mensasarkan menjadi pembangkang bermaruah berbanding berkeyakinan terlalu tinggi untuk menang PRU15. Nurul Izzah pula berkata, Pakatan Harapan diramalkan tewas pada dua lagi pusingan PRU sebelum menguasai Putrajaya. Saifuddin Nasution yang juga Setiausaha Agung PKR menasihatkan rakannya itu agar perkara berkaitan kelemahan parti elok dimaklumkan dalam bilik strategi untuk sama-sama mencari formula bagaimana untuk memenangkan Pakatan Harapan. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli kembali ke pentas politik dengan pendekatan yang dilihat keras. Kempen Rafizi juga dilihat bersifat kritikal terhadap keputusan PKR dan Pakatan Harapan sejak 2018 menyebabkan beberapa ketegangan dalam gabungan itu. Dalam temu bual pada 18 April, Presiden PKR Anwar Ibrahim percaya bahawa Rafizi, individu yang pernah menjadi orang kepercayaannya, berniat baik. Bagaimanapun Anwar kelihatan tidak selesa dengan pendekatan konfrontasi Rafizi. Rafizi sosoknya agak keras, kata Anwar sebelum menambah, tetapi boleh berunding, tak ada masalah. Saya tak lihat semua kritikan itu oleh Rafizi, kritikan terhadap Presiden. Dia mahu melihat, menarik satu kaedah yang boleh membantu PKR. Tapi kalau tanya saya, bagi nasihat, dia tak payah umpamanya keras dalam semua hal, terutamanya terhadap parti, katanya. Anwar berkata demikian ketika dia minta mengulas mengenai pencalonan Rafizi untuk jawatan timbalan Presiden PKR. Rafizi akan berdepan Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail dalam satu pertarungan 1 lawan 1. Anwar berkata walaupun parti menghormati kebebasan bersuara, penyampaian itu penting demi menjaga kepentingan parti. Ada benda yang dianggap itu tidak tepat oleh pengkritik, umpamanya isu kemah besar. Rafizi tidak tepat sama sekali, katanya. Anwar berkata pendekatan kemah besar tidak pernah dibincangkan oleh pimpinan PKR dan dengan itu tidak relevan. Oleh itu, kata Anwar, Rafizi tidak seharusnya memusuhi sekutu Pakatan Harapan. Sementara itu, Anwar tidak bersetuju dengan pandangan anak perempuannya, Ahli Parlimen Pematang Pauh, Nurul Izzah, bahawa Pakatan Harapan akan kalah dua lagi pilihan raya umum sebelum mempunyai peluang yang baik untuk menang. Bagi Anwar, pandangan pesimis Nurul Izzah akan menjadi peringatan kepada Pakatan Harapan dan mendorong gabungan itu untuk bekerja lebih keras. Sebagai kolektif, sesiapa sahaja boleh bagi pendapat. Ini parti demokrasi. Keputusan dibuat secara kolektif. Nurul Izzah boleh cakap apa yang dia mahu. Kita boleh mengambil apa yang dikatakan sebagai amaran bahawa parti harus berubah dan membina semula. Kegagalan akan bermakna kalah semasa pilihan raya. Pendapat beliau adalah berdasarkan pemerhati pilihan raya Johor dan Melaka. Saya tidak bersetuju dengan ini, katanya. Ahmad Z. Hamidi akan membuat laporan polis supaya siasatan dapat dijalankan berhubung penularan dokumen didakwa mempunyai unsur campur tangan terhadap pertuduhan di mahkamah yang sedang dihadapi oleh Presiden UMNO itu. Menurut Peguam Ahli Parlimen Bagan Datuk itu, Hisham Teh Pohtik, pihaknya terkejut dengan kandungan dokumen dibocorkan di media sosial yang antaranya menyebut perlu ada campur tangan segera dalam kes mahkamah agar mempercepatkan jatuh hukum. Katanya frasa itu jelas menunjukkan kepada pertuduhan di mahkamah yang sedang dihadapi bekas timbalan Perdana Menteri itu. Zahid berdepan 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Laporan polis akan dibuat dan kami meminta pihak yang relevan membuat siasatan menyeluruh sama ada wujud cubaan menimbulkan syak terhadap integriti proses kehakiman, katanya dalam kenyataan. Beberapa dokumen dikatakan minit mesyuarat Perikatan Nasional tular di media sosial yang didakwa berkaitan pertemuan antara Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar bersama Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan serta beberapa pemimpin parti lain pada 24 dan 27 Mac serta 4 dan 7 April.
Antara pemimpin yang dinyatakan dalam minit itu ialah Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali, Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan Bendahari Agung Barisan Nasional Hishamuddin Hussein. Bagaimanapun Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu menafikan wujudnya Pakatan Pemimpin Tertinggi PAS bersama parti lain untuk menjatuhkan Barisan Nasional sebagaimana tercatat dalam beberapa dokumen yang tular itu. Beliau menyifatkan dokumen itu ditularkan sebagai sampah dan tidak perlu dipercayai kerana dilakukan pihak tidak bertanggungjawab. Dokumen sampah macam itu pun orang percaya juga ke? Ia tidak benar. Tidak tahu dari mana datangnya. Ejaan nama saya pun tak betul. Dia, pihak yang bertanggungjawab itu, tahu ada pertemuan itu, maka dibuatlah naratif seperti yang tular, katanya.